Baik, untuk hari ini saya nak share dengan tuan-puan, baru mula. Ya, kita dah baca Al-Fatihah kan tuan-puan? Kita hari ni tuan-puan muka surat 329, surah ke-21, surah Al-Anbiya, juzuk ke-17. Okey, hari ni saya pilih insya-Allah perbincangan kita fokus pada ayat 83 dan 84 secara kasar. Dan sebenarnya kalau siapa yang buka mushaf dah tuan-puan, subhanallah tabarakallah, ayat muka surat 329 ini, muka surat 329 surah ke-21 surah Al-Anbiya juzuk ke-17 ya. Muka surat 329 sebelah kanan ya tuan-puan. Sebelah kanan. Ini dalam safhah ataupun muka surat sebelah kanan ini ada sekurang-kurangnya 3 doa Nabi dalam muka surat ini. Ya, 83 dan juga 84 ada doa Nabi Ayyub alaihi salam. 86 ada doa, sekejap, 86 ke? 87 maaf. 83 ada doa Nabi Ayyub. 87 ada doa Nabi Yunus alaihi salam. Dan 89 ada doa Nabi Zakaria alaihi salam. Masya-Allah, dalam surat ni ada banyak doa Nabi yang tuan-tuan dan puan-puan boleh amalkan. Dan tuan-tuan, surah Al-Anbiya ini surah yang banyak cerita tentang Nabi. Sebelum ini pun ada cerita tentang Nabi Sulaiman, ada cerita tentang Nabi Daud, okey. Dan ni nak masuk cerita Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Zakaria dan juga nabi-nabi lain ada juga diceritakan. Jadi saya tak cerita kisah Nabi hari ni, cuma kita nak fokus kepada sedikit cerita dalam kisah Nabi Ayub alaihi salam. Kenapa Nabi Ayub? Kenapa Ustazah tak pilih Nabi Zakaria? Okey, Nabi Zakaria sebab kita dah bincang semalam. Dan tuan-puan boleh sambung tadabbur di rumah ya. Pada bawah daripada cerita Nabi Ayub itu adalah cerita Nabi Yunus alaihi salam ya, dan juga Nabi Zakaria. Yang ini antara doa yang saya share semalam tuan-puan. Antara doa Nabi Zakaria, bagaimana nak minta semoga dapat zuriat. Mungkin sebahagian daripada kita yang masih menanti, subhanallah, semoga Allah angkat doa dan hajat kita. Seperti mana yang saya selalu ajak tuan-tuan dan puan-puan doakan, semoga yang berhajat kepada jodoh ya, Allah temukan, Allah muliakan dia dengan jodoh yang soleh dan solehah. Untuk orang yang berhajat dan berdoa, masih berikhtiar dan berusaha untuk mendapatkan zuriat, saya dan juga mungkin sebahagian sahabat-sahabat yang masih melalui fasa honeymoon, kita kata syahrul asal, masih berdua-duaan, semoga Allah kabulkan doa. Jika ini yang terbaik, Allah mengetahui mana yang terbaik tuan-puan. Okey, semoga Allah berikan zuriat yang soleh dan solehah kepada kita semua. Semoga yang berhajat kepada kesihatan ya, Allah angkat kesakitan dan Allah berikan kesembuhan dan kesihatan. Bagi mungkin ada sahabat-sahabat kita yang mengalami masalah ya, semoga Allah kurniakan jalan keluar dan penyelesaian. Ada sahabat-sahabat kita yang fakir, miskin dan juga mengalami masalah kewangan, semoga Allah berikan kelapangan rezeki, keringanan rezeki, kewangan yang berkat, harta yang berkat insya-Allah. Dan apapun hajat dan doa kita, semoga Allah jawab ya, dengan keberkatan kita dalam majlis ilmu pagi dengan Al-Quran 17 Ramadan, pada hari yang sebahagian ulama kata inilah harinya diturunkan Al-Quran. Walaupun di sana ada lagi beberapa pendapat lain, kita raikan dengan keadaan semasa yang mana kita bercuti ataupun diberi cuti pada hari ini 17 Ramadan. Semoga Allah angkat segala doa dan hajat kita. So bacalah doa-doa yang ada dalam muka surat ini tuan-puan. Ini doa yang warid yang boleh kita baca. Okey. So jom kita tengok tuan-puan, dah buka lah sorry. Kita ada buka ke Al-Quran tuan-puan? Jom kita tengok muka surat 329 insya-Allah. Sebelum tu saya nak tengok seorang dua lagi. Nur Fatihah, terima kasih banyak. Bawang Putih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rosli Ahmad, terima kasih banyak. Mahfuz Rahman, terima kasih banyak. Zainab Ramli, terima kasih banyak. Siti Sarah Mat Parit, pemenang kita kontes semalam, tempat kedua ya Siti Sarah. Saya tak ingat pula. Okey. Musrifah, guru dan sahabat saya Ustaz Abdul Basir. Mahadi juga Ustaz, tolong minta tolong tegur apa yang salah betul. Tolong tambah-tambah kalau ada yang kena tambah. Tolong cadang mana yang perlu dicadangkan untuk tambah baik Ustaz. 16 Ramadan insya-Allah.
Bersama kita juga Aminah Naim, terima kasih banyak. Dan juga sahabat-sahabat lain yang bersama dengan kita, terima kasih banyak. Baik, jom kita baca sikit tuan-tuan dan puan-puan. Surah Al-Anbiya muka surat 329, surah ke-21. Waalaikumsalam. Kak Ina surah Ar-Rawdah. Sebahagiannya ada anak-anak saya dalam ni, anak-anak daripada Pusat Matrikulasi Quiz, ada sahabat-sahabat saya Quizal, ada juga sahabat-sahabat sekolah saya Maktab Mahmud, ada sahabat-sahabat UIA saya, dan juga ada juga kakak-kakak muslimat, muslimat kuliah duha saya, kuliah muslimat saya. Terima kasih banyak. Jom kita baca. Saya fokus pada ayat 83 dan 84 ya tuan-tuan dan puan-puan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين صدق الله العظيم. Ayat 83 dan 84. Saya minta izin tuan-tuan dan puan-puan untuk kita baca satu ayat 87 dan kemudian 89. Ini saya tak akan syarah ya tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak kongsikan kontennya. Sekadar nak bagi tahu ini adalah doa mana-mana. Yang saya kata tadi ada 3 doa Nabi dalam muka surat ni. Ayat 87 tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Bermula daripada, kita bacalah 87 ni ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Baik, doa yang tuan-tuan kita semua boleh usaha baca, beramal, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bermula daripada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Okey, ini doa muka surat ayat 87 doa Nabi Yunus alaihi salam. Baik, tiada Tuhan melainkan Engkau wahai Allah, subhanaka maha suci Allah. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku berada dalam keadaan ataupun aku ini tergolong di kalangan orang yang zalim, menzalimi diriku sendiri. Baik, minaz zalimin, orang yang zalim. Baik, saya tak syarah, saya minta izin, tapi saya rasa tuan-tuan dan puan-puan dah maklum dengan ayat ini. Dan ayat 89 itu adalah doa Nabi Zakaria yang kita dah kongsikan juga semalam, tapi saya baca lagi sekali. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok kecantikan dia, okey, selepas ayat 87 tadi, Allah jawab fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Cerita dia Nabi Yunus doa, kemudian Allah jawab fastajabna, maka kami jawab atau kami makbulkan atau kami terima. Okey, kemudian kita baca juga sambung balik. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. Kemudian sambung fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. صدق الله العظيم. Baik, ayat 4 ayat ini 87 doa Nabi Yunus.
88 ceritanya Allah jawab doa Nabi Yunus. 89 doa Nabi Zakaria. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Wahai Allah, janganlah engkau tinggalkan aku seorang-seorang. Janganlah engkau biarkan aku seorang-seorang. Wa anta khairul warithin. Dan sesungguhnya engkau lah sebaik-baik pewaris. Dan kalau kita tengok perkataan waris ini, dia ada kaitan juga dengan ayat semalam kita bincang, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Okey, so cerita dia sebab Nabi Zakaria minta zuriat, minta anak ataupun minta waliya, putera ataupun pemimpin yang menjadi pengganti kepada perjuangan dan juga kenabian dan keilmuan Nabi Zakaria dan juga Nabi Yaqub. Okey, so kita boleh beramal, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh beramal pada doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Dan tengoklah ayat lepas tu, Allah bagi tahu Allah jawab doa Nabi Yunus. Dan kita boleh doa beramal, tuan-tuan dan puan-puan, rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Wahai Allah, janganlah engkau tinggalkan aku, biarkan aku seorang-seorang, ya fardan wa anta khairul warithin, sesungguhnya engkau lah sebaik-baik pewaris. Okey, sebagai ulama kata untuk jodoh, untuk anak, ya, dan sebagainya lah. Apapun tuan-tuan dan puan-puan, doa yang ada dalam Quran semua sangat sesuai untuk kita beramal. Warid maksudnya sahih untuk kita beramal. Jadi tuan-tuan puan-puan tengoklah, lepas doa Nabi Zakaria, Allah jawab juga, Allah cerita juga fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Allah jawab doa Nabi Zakaria dan Allah kurniakan, Allah berikan, rezekikan zuriat namanya Nabi Yahya alaihi salam. Saya tinggalkan 4 ayat ini sebab sebenarnya kita nak fokus pada ayat 83 dan 84. Minta maaf panjang juga tuan-puan, sebabnya saya nak bagi tahu keistimewaan safhah ini, muka surat ini, tapi janganlah kita tak mau baca muka surat lain. Okey, muka surat 329 ini keistimewaannya, ya, dalam satu muka surat Allah kumpulkan 3 doa. Okey, so boleh mula hafal. Baik, kita nak tengok ayat 83 tuan-puan, saya dah baca tadi. Jom kita tengok terjemahan. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ayyub idh nada rabbahu. Dan Ayyub, yakni Nabi Ayyub alaihi salam, idh nada rabbahu, apabila ataupun ketika berdoa, nada rabbahu, berdoa kepada Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala, anni massani ad-dur, wahai Allah, mas'anni, sesungguhnya aku ini. Tak nampak kat situ ada wahai Allah, tetapi bila kita berdoa, ya, sebaiknya begitulah, wahai Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Dan kita dah bincang juga tuan-tuan dan puan-puan, adab-adab berdoa, dan juga ulama bincangkan apakah antara tips-tips atau petua doa dikabulkan insya-Allah. Dan please bear in our mind, tolong kita memahami bahawa cara Allah kabulkan doa kita itu dalam pelbagai bentuk tuan-puan. Ya, kadang-kadang kita minta A, Allah berikan A minus, A tolak. Ya, mirip-mirip. Kita minta A, ada yang Allah berikan A sebiji. Ada yang kita minta A, Allah datangkan B. Ya, dalam keadaan tuan-puan, sebab kepada Allah jawab, sebab kepada Allah tangguh, dan sebab kepada Allah tak beri kepada kita, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kerja kita, tugas kita, tanggungjawab kita dan peranan kita sebagai seorang hamba yang kerdil, yang hina, yang tercela, yang tak ada apa-apa, ini berdoa dan berikhtiar dan bertawakal, yakni serahkan kepada Allah. Selebihnya Allah tentukan. Okey? Baik. Wa Ayyub idh nada rabbahu, dan Nabi Ayyub alaihi salam ketika mana berdoa kepada Tuhannya, wahai Allah, anni massani ad-dur, sesungguhnya aku. Ya, kalau tuan-puan tengok dalam Quran tuan-puan, saya tak tahu apa dia terjemahan dia. Saya nak cerita perkataan massaniya ni, massa. Baik. Massani ad-durru, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Ini ada dalam Quran saya terjemahan. Sesungguhnya aku telah ditimpa, massaniya ditimpa ad-dur, penyakit.
Wa anta arhamur rahimin, dan sesungguhnya engkaulah wahai Allah yang maha penyayang di kalangan yang penyayang. Arhamu ar-rahimin. Ini perkataan arhamu, perkataan rahimin ini berkait dengan perkataan ar-rahman, ar-rahim dalam kita duk baca bismillahirrahmanirrahim. Dan juga kalau kita jumpa perkataan-perkataan lain yang rahmah, mak saya nama Hajjah Rahmah, juga berasal daripada perkataan ini. Ya, berasal daripada perkataan ini. Ra, ha, mim. Ini kita sebut sebagai kata dasar atau kata akar. Ibunda saya, mak saya yang top fan saya duk tengok tiap-tiap hari kan. Bersama dengan kita Hajjah Rahmah. Juga perkataan rahmah, rahim, rahman, arhamu, rahimin. Ini berasal daripada perkataan yang sama. Basically secara asasnya membawa maksud penyayang, pengasih, kasih sayang. Ya, secara kasarnya itulah maksud dia. Okey. Jadi Allah kata Allah contoh dekat kita, Nabi Ayub ketika mana berdoa, Nabi Ayub menyebut anni massaniyad-durr. Aku telah ditimpa dengan satu penyakit, dengan penyakit wa anta arhamur rahimin, dan wahai Allah engkaulah yang maha penyayang ataupun yang paling penyayang di kalangan semua yang menyayangi. Okey. Fastajabna lahu, maka Allah makbulkan, Allah terima, Allah jawab, Allah memperkenankan doa Nabi Ayub alaihi salam. Fakashafna ma bihi, dan kami lenyapkan penyakit, apa yang ada, penyakit yang ada padanya. Min dur, dur ini sama dengan perkataan pada ayat 83, kita jumpa ad-dur dengan ad-dur. Betul tuan-tuan? Cuma atas ada alif lam, bawah tak ada alif lam. Tapi maksud dia sama, penyakit. Jadi Allah jawab fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Dan Allah menjawab doa Nabi Ayub. Lalu Allah hilangkan, Allah lenyapkan, Allah berikan kesembuhan daripada penyakit yang ditimpa. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmah min indina. Dan telah kami lipat gandakan, atau telah kami datangkan, telah kami kembalikan, wa atainahu, dan telah kami kembalikan, kami telah datangkan ahlahu, kepada keluarganya, ataupun telah kami kembalikan keluarganya. Yang ni banyak-banyak terjemahan lah kan. Saya baca yang terjemahan saya. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina. Dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai satu rahmat, rahmatan min indina, sebagai satu rahmat di sisi kami. Apa maksud dia? Apa maksud yang kami kembalikan keluarganya dan kami lipat gandakan? Sekali kita tengok juga. Baik. Kemudian wa dzikra lil abidin, dan dari sisi dan kami untuk menjadi peringatan, wa dzikra lil abidin, sebagai peringatan bagi mereka, bagi semua yang menyembah kami, yakni Allah Subhanahu wa taala. Baik, daripada dua ayat ini tuan-puan yang dimuliakan, ini kisah Nabi Ayub alaihi salam yang mana semua kita, saya pasti semua tahu Nabi Ayub alaihi salam diuji dengan penyakit. Daripada dua ayat ini saja pun kita dah tahu bahawa Nabi Ayub ditimpa dengan penyakit. Suka untuk saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan beberapa tafsir yang sempat saya jadikan rujukan, pembacaan, pemahaman. Juga saya sempat dengar juga kuliah ustaz-ustazah di YouTube untuk tambah bantu saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan hari ini. Okey, tuan-puan, pada ayat pertama yang kita baca tadi, wa ayyubu idnada rabbahu. Kalau tuan-puan ingat semalam cerita Nabi Zakaria juga, kita baca ayat tersebut, idnada rabbahu, dan apabila Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Ya, baru dia cerita keadaannya yang lemah, tulang belulang, yang uban dah ada atas kepala. Kemudian wa kanat imraati aqira, dan isteriku adalah
wanita yang mandul. Ini diterjemahkan di dalam Al-Quran, dan sebahagian tafsir menggunakan perkataan aqir itu juga maksudnya mandul dalam kisah Nabi Zakaria semalam. Ayat ini juga diulang pada perkataan idznada rabbahu, dan apabila dia berdoa kepada Tuhannya. Baik, tuan-puan tolong fokus pada ayat anni, sesungguhnya aku. Ini permulaan doa Nabi Ayub, anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ini permulaan doa Nabi Ayub. Ini sahaja. Anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Ini sahaja doa Nabi Ayub. Yang sebelum itu adalah cerita tentang keadaan ataupun perbuatan. Dan apabila Nabi Ayub AS berdoa kepada Tuhannya, wahai Allah, anni, sesungguhnya aku ditimpa dengan penyakit, dan engkaulah yang maha penyayang, paling menyayangi di kalangan orang yang menyayangi. Tuan-puan yang saya muliakan, perkara pertama yang saya nak bincang dengan tuan-puan pada pagi ni adalah, lihatlah bagaimana doa Nabi Ayub alaihissalam. Kalau dalam Quran, mungkin kalau dalam Quran yang saya ada di tangan saya sekarang, diterjemahkan anni massani yadurru, sesungguhnya aku telah ditimpa dengan penyakit. Tetapi saya nak bawa tuan-puan pada pagi ini, kita tengok sikit bahasa Arab secara mendalam, sedikit sahaja, jangan risau, tak lama, tak banyak. Perkataan massa, massani yadur, okey, pada perkataan massa itu, alright, massania ni adalah disentuh. Okey, disentuh. Dia kadang-kadang perkataan bahasa Melayu kita bila kita cerita ditimpa dengan disentuh ada nampak sedikit perbezaannya, tuan-puan. Daripada sudut kefahaman kita pun, sentuhan itu kebiasaannya ada je yang sentuhan kasar. Tetapi kita nak cerita kebiasaan kita memahami sentuhan, dia adalah sentuhan yang lembut, yang membawa maksud menyayangi, ya. Anni massani yadur, sesungguhnya wahai Allah, aku telah disentuh dengan satu penyakit. Tuan-puan, apa yang saya nak share dengan tuan-puan pada perbincangan bahasa ini, ya, massani yadur, ataupun saya fokus pada perkataan massania tadi ni, yang membawa maksud sentuh, ya, yang mana ulama membincangkan ini adalah petunjuk kepada betapa halus dan betapa beradabnya Nabi Ayub alaihissalam ketika mana membuat pengaduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kan nak membuktikan betapa Nabi Ayub ini orang yang ada budi yang sangat baik, yang sangat lembut, budi bahasa, orang yang budiman, sehingga kan menggunakan perkataan anni, sesungguhnya aku, massani yadur, telah disentuh aku ini oleh penyakit, ataupun dah ada penyakit yang menyentuhku. Nabi Ayub tidak menggunakan aku ditimpa dengan bala bencana, aku telah ada satu penyakit, aku sakit dengan satu penyakit, ya. Ini perbincangan yang rata-rata ulama mengatakan ini antara petunjuk atau bukti betapa halus, betapa sopan, betapa betapa baiknya bahasa dan budi bahasa Nabi Ayub alaihissalam. Sehingga kan pemilihan perkataan itu pun menunjukkan sangat budiman. Sehingga menggunakan perkataan massani yadur dalam pengaduan baginda kepada Nabi Ayub alaihissalam. Tidak bercerita, tidak ditekankan dengan aku ditimpa dengan kecelakaan, ditimpa dengan penyakit kronik, aku tidak ditimpa dengan satu masalah yang membebankan. Tidak ada dipanjangkan pengaduan tersebut. So, refleksi atau muhasabah pertama kita, tuan-puan, pada pagi ini, bagaimana bentuk pengaduan kita kepada Allah.
Ada tak bahasa-bahasa yang kita pilih masa doa kita kepada Allah, masa kita menangis kepada Allah, masa kita mengadu kepada Allah, ketika mana kita membuat pengaduan kepada Allah, kita merintih, kita memilih perkataan yang sangat sopan santun, yang sangat berbudi bahasa. Sebab apa? Sebab Nabi Ayub ni disifatkan sebahagian tafsir malu nak meminta-minta kepada Allah. Lalu inilah perkara yang kedua kita nak bincangkan, yang kita nak lihat pada perkataan wa anta arhamur rahimin dan selepasnya sekali lagi. Baik, kita tengok dulu sebelum saya conclude apa yang maksud lagi budi bahasanya Nabi Ayub alaihissalam ini. Wa anta arhamur rahimin, sungguhnya engkaulah wahai Allah yang maha pengasih di kalangan yang mengasihani. Di kalangan yang penyayang, engkaulah paling penyayang. Ya, di kalangan semualah yang mencintai, engkaulah paling mencintai. Di kalangan orang yang bersifat dengan pengasih, engkaulah yang maha pengasih. Tuan-puan, subhanallah, tabarakallah. Antara tafsir yang saya seronok nak share dengan tuan-tuan dan perempuan, bagaimana nak menyifatkan kenapa Nabi Ayub alaihissalam menceritakan ataupun menyebut wa anta arhamur rahimin ini adalah kerana tuan-tuan dan perempuan, penyakit ini telah menyebabkan, sebahagian riwayat mengatakan, penyakit yang kronik, penyakit yang lambat sembuh. Ya, dan saya kalau ikut riwayat, dan saya sangat berhati-hati juga, dan saya harap ini adalah akhlak kita tuan-tuan dan perempuan, sebab banyak terjemahan ataupun banyak pentafsiran yang terlampau over, yang berlebih-lebihan dalam menyifatkan penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Ya, sedangkan ada macam-macam dah yang saya tak mau sebutkan. Sedangkan marilah kita menjaga adab kita dengan para nabi, para anbiya, kerana mereka semua kekasih Allah. Dan yang kedua yang kita kena ingat, bahawa para nabi pasti terjaga daripada perkara-perkara yang menjijikkan. Ya, jadi janganlah kita berlebih-lebihan dalam menyifatkan dan menceritakan tentang keadaan penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Cukuplah kita faham bahawa Nabi Ayub disentuh, seperti mana lafaz Nabi Ayub pada doa dia. Nabi Ayub disentuh dengan penyakit atau ditimpa dengan penyakit yang kronik atau penyakit yang lambat sembuh, penyakit yang benar-benar menguji kesabarannya. Titik dekat situ. Sebab banyak penterjemahan dan banyak pentafsiran yang sehingga menyifatkan yang bukan-bukan kepada baginda Nabi, sedangkan Nabi terpelihara daripada penyakit-penyakit yang menjijikkan, yang membuatkan orang macam-macam lah. Ada yang kata mengecam dan sebagainya. Dan sebahagian riwayat mengatakan kenapa Nabi Ayub ini menyebut ataupun mengatakan wa anta arhamur rahimin, ya, pada situasi ini, kerana antara yang setia bersama dengan baginda ketika mana baginda melalui ujian penyakit ini, tuan-tuan dan perempuan, adalah kesetiaan isteri baginda. Ya, maksudnya betapa penyayangnya pasangan kepada pasangan, ya, isteri kepada baginda Nabi Ayub. Tetapi macam mana pun pengasihnya, penyayangnya, kecintaan pasangan kita ataupun kasih sayang mak bapak kita ataupun kita sayang mak bapak kita, bagaimana penyayang pun manusia, bagaimana pengasih pun manusia, bagaimana saling mencinta pun antara manusia. Wa anta arhamur rahimin, engkau lebih mengasihani daripada yang mengasihani. Engkau maha pengasih wahai Allah di kalangan orang yang mengasih. Engkau maha penyayang wahai Allah di kalangan orang yang penyayang. Engkau tidak pernah mengharapkan terima kasih, engkau tidak pernah mengharapkan balasan. Ini antara sebahagian terjemahan tafsir yang saya dapati, yang nak kata Allah, engkau ini ketika mana memberi dengan setulus hati. Kalau boleh disifatkan dengan bahasa manusia kita,
Sedangkan ada di kalangan manusia, kalaupun dia itu penyayang, ya, ada kemungkinan rasa kasih sayang dia itu ada terhad. Ataupun mungkin ada manusia yang penyayang dia itu bersebab. Mungkin ada orang yang pengasih, tapi pengasih dia itu memilih memilih orang. Mungkin ada orang yang sangat pengasih, tetapi dia pengasih sampai satu ketika, dan ketika lain dia sudah tak jadi pengasih. Tetapi wahai Allah, wa anta arhamur rahimin, engkau paling pengasih, engkau paling penyayang, engkaulah paling yang mencintai, engkau tidak pernah berharap kepada balasan, engkau tidak mempunyai harapan ke atas kebaikan yang engkau berikan kepada kami. Sepertinya kita nak katakan engkau paling tulus kasihmu wahai Allah. Tengoklah tuan-tuan dan perempuan bagaimana cantiknya, halusnya bahasa, budi, akhlak Nabi Ayub. Dalam keadaan kita mengetahui bahawa baginda diuji dengan satu penyakit yang sangat menyakitkan. Tetapi bahasanya, aku ini wahai Allah disentuh dengan satu ujian, dengan satu penyakit, dan tidak ada orang yang mengasihani seperti mana engkau mengasihani. Tuan-puan, dalam ayat ini juga tuan-puan, ya, dalam ayat ini juga nak menceritakan, sebahagiannya berbincang, sebahagian ulama berbincang, kenapa Nabi Ayub alaihissalam tidak meminta dan tidak memohon kesembuhan, tidak memohon kesihatan, hanya berbentuk pengaduan kepada Allah. Wahai Allah, yang macam saya sebutkan tadi, wahai Allah, aku ditimpa atau aku diuji atau aku disentuh masanni yadur, betapa lembutnya tuan-puan, masya-Allah. Aku disentuh dengan ujian, dengan penyakit, ya, tidak mengomel, kata-kata sebahagian tafsir. Kalau saya boleh terjemahkan, tidak mengomel, tidak membentak, tidak orang kata apa, tidak berkasar dalam mengadu. Masih menggunakan bahasa yang cantik, yang terpilih. Betapa sopan santunnya Nabi Ayub di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak meminta kesembuhan, hanya membuat pengaduan. Wahai Allah, aku ini disentuh dengan ujian kesakitan, dengan ujian penyakit. Engkau ini maha pengasih di kalangan yang mengasihani, wahai Allah. Tuan-tuan dan puan, lihatlah, ini antara bentuk, ataupun sebahagian tafsir mengatakan Nabi Ayub alaihissalam adalah contoh orang yang sangat-sangat bersabar, yang paling ideal untuk kita lihat daripada sudut kesabaran. Bila kita kata macam ni tuan-tuan dan puan, tidak bermaksud nabi-nabi lain tidak bersabar. Jangan macam tu. Semua nabi sudah tentu bersabar, semua rasul sudah tentu bersabar, apatah lagi rasul ulul azmi. Lagilah banyak kesabaran di atas banyak dan besarnya ujian. Tetapi tuan-tuan dan puan, disebabkan Nabi Ayub ini antara ujian yang terbesar kepada baginda ialah penyakit. Yang banyak dikategorikan penyakit ini, ya, sangat menyakitkan. Dan sebenarnya Nabi Ayub ini mengalami beberapa ujian lain. Antara yang saya boleh share dengan tuan-tuan dan puan, antara ujian dan cabaran ataupun cubaan, ya, cubaan ataupun ujian lain yang Nabi Ayub alami adalah berbentuk kematian anak-anak. Dan juga ada juga yang menyebut bahawa antara bentuk ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ayub adalah berbentuk harta kekayaannya lenyap seketika. Tuan-tuan dan puan, Nabi Ayub alaihissalam antara nabi yang Allah berikan nikmat dan kurnia yang sangat banyak dan pelbagai. Yang mana dalam tafsir menyebutkan Allah memberikan kurnia Nabi Ayub ini kepada Nabi Ayub ini selain daripada kenabian, iaitu Allah berikan kelapangan dunia untuk baginda, dan juga memberi anak yang ramai, memberi harta yang melimpah ruah. Ini antara kurniaan rezeki Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Ya, ada sudah tentu daripada sudut kenabian, daripada anak yang ramai, daripada harta yang melimpah ruah, kelapangan dunia, masya-Allah tabarakallah.
Lalu tuan-puan, dengan nikmat yang pelbagai ini, kemudian Allah uji satu persatu dengan cabaran kepada Nabi Ayub, berbentuk adanya kematian anak, kemudian ada satu fasa yang harta kekayaannya yang melimpah ruah tersebut hilang ataupun lenyap seketika, dan ada beberapa lagi yang saya tak berhasrat untuk panjangkan. Tetapi dalam bentuk-bentuk ujian ini tuan-puan, ujian penyakit itu antara yang besar untuk baginda. Maka disebabkan, tengoklah akhlak Nabi Ayub ketika mana mendapat ujian ini, menggunakan perkataan yang sangat cantik, sangat teratur, sangat sopan, sangat berbudi bahasa. Ia membuktikan Nabi Ayub ini antara contoh Nabi, ya, tanpa menafikan Nabi yang lain tuan-puan, dan tanpa menafikan kesabaran Rasul yang lain, tetapi nak cerita tentang kesabaran ini sehingga akan menggunakan perkataan yang baik, yang sangat beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu sebahagian tafsir mengatakan Nabi Ayub adalah potret, saya sebutkan potret kesabaran yang ideal, yang masyhur dalam menangani ujian dan berhadapan dengan musibah. Ya. So kalau kita tengok tadi tu samalah tuan-puan, tengok kesabaran Nabi Ayub kan, kalau kita agak-agak doa macam mana tuan-puan, no? Adakah salah kalau kita doa secara spesifik? Ya, seperti mana kita tengok Nabi Zakaria, ya, berdoa Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Kemudian Nabi Zakaria juga berdoa yang kita belajar sebelum ini adalah Rabbi Nabi Ibrahim doa Rabbi habli minas salihin. Nabi Zakaria berdoa Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Maksudnya ada nabi yang menggunakan secara spesifik. Okey, adakah itu tidak beradab? Tidak. Semua nabi sudah tentu berdoa dalam keadaan beradab. Tetapi tuan-puan, setiap satu sirah Nabi ini, ya, sudah pasti jalan ceritanya sedikit berbeza. Dalam keadaan dakwah yang diseru dakwah yang diseru itu adalah sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada rezeki kita panjangkan bila masuk kisah-kisah Nabi, insya-Allah. Tetapi hari ini nak fokus pada Nabi Ayub alaihissalam, yang mana lihatlah cara Nabi Ayub menyebut Tuhannya dengan puncak kasih sayang, memuji Allah lagi, sempat lagi tuan-puan. Ya, kadang-kadang kita nak puji Allah pun tak sempat. Ingat apa yang kita dah bincangkan, antara ulama bincangkan apakah adab-adab berdoa, dan juga bagaimanakah nak menjadikan doa itu. Antara para ulama bincangkan doa yang dikabulkan dan dimakbulkan adalah memulakan dengan puji-pujian kepada Allah, dan ini disebutkan dalam satu kitab Khawatir Quraniyah, yang mana surah Al-Fatihah itu adalah surah pertama menurut penyusunan Al-Quran, mengajar kita bagaimana nak berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, puji. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Daripada surah Al-Fatihah sepenuhnya itu 4 ayat pertama ini adalah pujian kita kepada Allah. Betul? Kita puji Allah, segala puji bagimu wahai Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang memiliki hari pembalasan, yang hanya kepada kamu wahai Allah yang kami sembah dan kami mohon pertolongan. Bentuk pujian. Baru kita minta ihdinas siratal mustaqim. Betul tuan-puan? Maka ulama kata surah Al-Fatihah surah yang mengajar kita bagaimana nak berkomunikasi, berinteraksi, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan puji Allah dulu tuan-puan. Dan ulama mengatakan juga bagaimana sifat orang yang beradab dalam doa, dan juga semoga Allah mengangkat doanya, dikabulkan doanya. Selepas memuji Allah, selawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barulah mai hajat kita. Ini tidak, ya, kadang tuan-tuan dan puan-puan, kita gopoh-gapoh dalam nak menyatakan hajat dan permohonan kita. Ya, tak ada orang kata apa, tak ada alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, tak ada. Ya, sedangkan kita ni manusia yang sangat kerdil, sangat hina. Jadi mulakanlah, ini antara perbincangan para ulama yang saya tak mau panjangkan di sini. Balik kepada perbincangan kita. Anni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Lihat bagaimana akhlak Nabi Ayub dalam meminta, wahai Allah, aku ini ditimpa ataupun disentuh
Bahasa yang sebenarnya adalah masaniya, disentuh, aku ini disentuh dengan penyakit, dan engkau maha penyayang melebihi sayang kasihnya orang-orang lain, wahai Allah. Ulama juga pelbagai pendapat berbincang bahawa ini antara benda yang nak disebutkan. Nabi Ayub alaihi salam ini yang memiliki kesabaran yang sangat tinggi, ketabahan dalam menempuhi ujian, walaupun dalam banyak-banyak ujian lain, ujian sakit ini lebih banyak. Tuan-puan, kalau antara kita ada di kalangan 111 orang saya lihat, termasuk saya 112 dan juga suami saya yang bersama, mak bapak saya juga ada yang sama, antara kita ada yang sakit, jomlah kita ambil sifat dan akhlak bagaimana Nabi Ayub dan juga Nabi-Nabi lain ketika mana berdoa. Berdoa dalam keadaan yang rendah diri. Ya, buang segala jawatan kesombongan kita. Ya, buang segala keegoan kita. Buang segala yang kita rasa kita mulia dan sebagainya. Buang. Kerana kita lebih mulia datang kepada Allah dalam keadaan hina. Ya, sekali lagi, kita lebih mulia ketika mana datang kepada Allah dalam bentuk kita hina. Dalam keadaan kita hina. Manusia pun nak dipujikan, Ustazah, ini kan Allah, wajiblah kita puji. Betul Kak Yana. Kalau kita nak minta kat suami kita kan tuan-puan, pun kita puji, betul tak? Tak adanya tiba-tiba minta, bang baju raya tahun ni 2 lai. Terkejut tuan-tuan puan. Ada lain kan? Buat ayak dulu, puji sikit, bang ni letih ke balik kerja macam mana? Kerja okey ke bang? Sebenarnya laki kita pun tahu dah. Kita sebut laki lah orang Kedah kan. Suami pun tahu dah ni ada benda ni. Kadang-kadang kan tuan-puan. Ataupun apa-apa saja manusia pun kita kena berbahasa basi, kita kata. Nak kena puji dulu. Ataupun bukan nak orang kata apa? Bukan nak kita nak orang kata bodek. Bukan nak bodek. Tapi itu adab dia. Tak terus masuk terus. Tolong beli baju raya 2 lai kat saya. Ataupun kita masuk jumpa bos ya tuan-puan, tolong sign. Ada ya, kita sebut Cik Ri. Cik Ri okey, sihat Cik Ri. Cik Ri busy. Cik Ri ni nama bos saya yang lama lah tuan-puan. Cik Ri busy. Boleh Cik Ri nak minta sign. Baru menyatakan hajat tuan-puan. Ini masuk-masuk bilik Cik Ri sign ni. Kan? Itu manusia tuan-puan. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Razzaq yang Maha memberi. Al-Wahhab. Ar-Razzaq yang Maha memberi rezeki. Al-Wahhab yang Maha memberi. Jadi lagi-lagilah kita kena puji Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-puan, kita nak masuk ayat yang berikutnya. Maaf terpanjang pula. Setiap hari kata lagu tu kan tuan-tuan puan. Mak saya kata jangan ulang-ulang point. Dia kadang-kadang tuan-tuan puan, kan, mak saya kata jangan ulang point banyak kali sangat. Kadang-kadang saya ulang point tu sebab nak bagi nampak. Tapi mak saya kata tu saya memang terima. Mak saya adalah komentator ada ke ayat tu. Mak saya akan memerhatikan. Masih mak, semoga ada pahala panjang untuk mak, insya-Allah, dan bapa, suami dan juga sahabat-sahabat keluarga yang support saya. Bini saya orang Kedah, Ustazah Langkawi, masya-Allah ya Kak Ustaz Rahim. Nanti jumpa di Kedah lepas PKP. Jomlah lajak-lajak kedai Kak saya, restoran Sila Mai Rasa depan Pejabat Daerah Pokok Senar. Kita jumpa di Kedah Ustaz. Okey. Sama ayat berikutnya tuan-puan. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil 'abidin. Sadaqallahul azim. Dan juga bukan bodek kan? Okey. Ayat yang berikutnya ini tuan-puan, wa ataina, dan juga fastajabna, dan kami jawab, kami perkenankan, kami kabulkan baginya, dan juga fakashafna, kami hilangkan, kami lenyapkan segala malapetaka, segala penyakit, ya, lebih fokusnya segala penyakit. Dan juga tadi kita sebut ujian-ujian kan. Nabi Ayub diuji dengan anak, yang kematian anak, diuji dengan harta yang asalnya melimpah ruah kemudian hilang ataupun lenyap. Maka Allah perkenankan doa Nabi Ayub alaihissalam dan Allah hilangkan ujian dan juga cabaran-cabaran yang menimpa baginda Nabi Ayub alaihissalam. Dan apa yang ada padanya tu hilang ataupun lenyap, ya tuan-puan, masya-Allah tabarakallah. Termasuklah min dhur, daripada penyakit. Masya-Allah artinya oleh kerana dia telah memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan hati yang ikhlas, dalam keadaan hati yang tulus, dalam keadaan
lihat tuan-puan, dalam keadaan mengadu apa yang dialami dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, mengadu kelemahan diri dan memuji kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah jawab doa Nabi Ayyub alaihi salam yang sabar, yang tak putus-putus berdoa. Lihat tuan-tuan dan puan-puan, akhlak Nabi, semua Nabi ketika mana berdoa tidak putus. Malam kita tengok walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, kata Nabi Zakaria, aku tidak akan pernah kecewa berdoa kepadamu wahai Allah. Dan ini akhlak yang kita kena ambil, spirit yang kita kena ambil daripada Nabi SAW. Saya suka untuk share dengan tuan-puan satu lagi sebelum kita balik ataupun kita bersurai. Pada pagi ini saya nak jelaskan juga kaitkan dengan satu surah 38, surah As-Sad ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu innahu awwab. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berkata, sesungguhnya kami, yakni Allah, mendapati bahawa dia ni sabar, sabira. Ni'mal 'abdu, sebaik-baik hamba. Innahu awwab, sesungguhnya Nabi Ayyub alaihi salam ini seorang yang selalu kembali. Kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat tuan-puan, diuji, balik kepada Allah. Sudah tentu waktu tak teruji pun para nabi, para rasul sentiasa balik kepada Allah. Tuan-puan, semalam kami kelas tafsir Al-Munir di Kuisel Sendirian Berhad, kita bincang surah Ad-Duha, ya. Antara lain kita ceritakan surah Ad-Duha ini bila mula wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kenapa Allah sebut tentang Allah bersumpah dengan pagi ataupun waktu duha? Sianglah kita kata, dan wal-laili idza saja. Dan juga malam apabila melabuhkan tirai ataupun malam apabila gelap gelita. Ya, ikut ada sebahagian terjemahan. Apa kaitan dengan kisah Nabi dalam surah Ad-Duha? Kemudian ayat ketiga datang ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Disifatkan oleh para mufassir menceritakan tentang Allah nak bagi tahu wahai Muhammad, siang, pagi, petang, malam, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan meninggalkan kamu, tidak marah pada kamu. Dan itu memang hakikatnya tuan-puan. Allah tak meninggalkan kita, Allah tidak pergi daripada kita. Tak kisah pagi, siang, malam, Allah sentiasa bersama dengan kita. Masalahnya adalah kita yang sering meninggalkan Allah. Allah tidak pernah meninggalkan kita, Allah tidak lupa pada kita, tetapi yang melupakan Allah adalah kita. Jadi ini muhasabah untuk saya dan kita semua. Okey? So disifatkan Nabi Ayyub ini, inilah 3 sifat berkubur pada dirinya. Saya nak share dengan tuan-puan. Ada 3 sifat yang dinyatakan oleh para ulama tafsir berkenaan dengan Nabi Ayyub. Yang pertama adalah Nabi Ayyub ini seorang yang sabar, tahan menderita, tidak mengeluh. Ini pentingnya tuan-puan. Sabar dan tidak mengeluh. Kadang-kadang kita kata sabarlah ke orang kan, kita kata tak apa sabar. Tapi dalam duk kata sabar tu tuan-puan, tak tahulah pasal apa Allah uji aku macam ni. Contoh. Kan? Tak tahulah Allah uji aku macam ni. Kenapa orang tu boleh je macam ni? Orang kata kita balik sabar. Aku memang sabar, tapi itulah tak faham. Kadang-kadang kan kita mengeluhkan tuan-puan atas ujian-ujian yang Allah berikan pada kita. Jom kita semak diri kita balik. Kita ambil hari ini kesabaran, kehebatan, akhlak yang mulia Nabi Ayyub alaihissalam ketika mana diuji dengan ujian, bahkan penyakit ya tuan-puan. Sangat sabar dan tidak mengeluh. Yang kedua, sifat ataupun akhlak Nabi Ayyub alaihissalam. Yang kedua, terima kasih banyak Puan Nurdina Atikah. Yang ni sabar, tahan menderita, tidak mengeluh, ini yang pertama. Yang kedua adalah Nabi Ayyub alaihissalam adalah hamba Allah yang sangat baik. Checkmate lah tuan-puan. Kena tengoklah kita hamba Allah yang macam mana kita. Solat macam mana, Quran macam mana, puasa macam mana, zakat, infak macam mana ya tuan-puan. Dan yang ketiga, Nabi Ayyub alaihissalam selalu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya tak putus-putus beribadat. Dan suka untuk saya ingatkan diri saya dan kita semua. Bila cerita tentang ibadat tuan-puan, tak semestinya duduk atas tikar sejadah sahaja. Ya, sambil bersiang ikan, zikir. Sambil mop lantai, zikir. Ya.
istighfar, selawat, ya, tasbih, takbir, tahmid, tahlil, ataupun bentuk-bentuk zikir yang kita tahu. Ya, bawa kereta zikir. Ya, maksudnya tuan-puan sentiasa balik kepada Allah, maksudnya sentiasa ingat Allah dalam apa jua keadaan. Okey, yang tu. Kemudian kita nak syarah sikit dekat dan kami kembalikan kepadanya keluarganya. Ini pada perkataan kalau tuan-puan tengok dekat sini, wa atainahu ahlahu, dan kami kembalikan kepadanya keluarganya. Okey, wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina, dan seumpama mereka bersama mereka, wa dzikra lil abidin. Nanti yang tu saya sambung balik sekali lagi. Okey, so apa dia terjemahan ataupun apa tafsir yang ada di sini tuan-puan? Kami kembalikan kepada keluarganya adalah bentuk nikmat berikutnya yang Allah berikan kepada baginda Nabi Ayub alaihissalam. Sebelum fatra ujian, Nabi Ayub diberikan harta yang melimpah ruah, anak yang ramai, dan juga kelapangan dunia, ya. Sebahagian tafsir kata kelapangan dunia selain pada kenabian yang kita tak dapat nak nafikan, memang dah nama nabi. Okey. Kemudian diuji dengan penyakit, ini yang paling besar ujiannya. Kemudian ada kematian anak, kemudian ada harta yang lenyap ataupun hilang, ataupun pergilah daripada, maksudnya tak ada lah harta. Kemudian selepas kesabaran, doa yang ikhlas dan tulus daripada Nabi Ayub alaihissalam, merendah diri, tak melenting, tak mengeluh, bersabar, sentiasa balik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menjadi hamba yang sangat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah buat apa? Fastajabna lahu, Allah jawab doa dia. Fakashafna ma bihi min dur, Allah lenyapkan penyakit yang ditimpa. Kemudian wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina, Allah kembalikan ahli keluarga. Dekat sini apa dia maksud dia tuan-tuan dan puan-puan? Allah ganti balik apa yang hilang daripada Nabi Ayub. Allah kurniakan anak-anak yang ramai, sejumlah anak yang pernah ia miliki, dan Allah tambahkan anak dalam jumlah yang sama. Okey, so Allah datangkan semula. Kemudian Allah gantikan semula apa yang telah hilang daripada Nabi Ayub atas sebab kesabaran, tidak melenting, tidak mengeluh, balik kepada Allah, sentiasa beribadat kepada Allah, ya, sentiasa bersabar dan menjadi hamba Allah yang baik. Lalu Allah datangkan semula, ya, kesihatan, kesembuhan, dan juga Allah lenyapkan penyakit. Allah datangkan semula apa yang telah hilang daripada dunianya. Tuan-puan, tengoklah tuan-puan, subhanallah, tabarakallah. Bukankah Allah telah menjamin, ya, atas sebab kesabaran kita, atas sebab keredaan kita, Allah akan berikan yang lebih baik. Maka fastajabna lahu, Allah telah menjawab doa Nabi Nabi Ayub. Okey, dan kalau tuan-puan tengok macam saya kata tadilah, bila Nabi Ayub doa, ada ayat lepas tu fastajabna, Allah jawab. Kemudian Nabi Yunus, tu tanda nak kena berhenti dah tu. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, aku ini orang yang zalim. Allah fastajabna lahu, Allah jawab doa dia. Okey, pada ayat berikutnya. Kemudian cerita Nabi Zakaria, rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin, fastajabna lahu. Allahu akbar, menjawab doa-doa mereka yang berdoa, mereka yang bersabar, mereka yang balik kepada Allah tuan-puan, mereka yang bersamanya husnuzan yang sangat tinggi kepada Allah, mereka yang menyerahkan urusan selebihnya selepas berdoa dan berikhtiar kerana Allah, lebihkan tawakal, balikkan tawakal kepada Allah, Allah akan jawab tuan-puan. Ini kita belajar daripada sirah Nabi, bukan sekadar sirah Nabi SAW sahaja, tetapi sirah Nabi-Nabi lain yang kita tengok. Dapat dia tuan-puan tengok banyak doa Nabi yang kita boleh amal daripada Quran dan sirah-sirah yang kita dapat belajar. Yang terakhir, wa dzikra lil abidin, dan peringatan kepada orang yang beribadah, ataupun kita kata apa kat sini. Saya nak tengok apa terjemahan yang dekat kepada tuan-tuan dan puan-puan dan kita semua, dan sebagai peringatan untuk orang-orang yang memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nak diceritakan bahawa tadi samana rahmatan min indina itu Allah ganti harta daripada sisi kami lah, daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang hilang daripada Nabi Ayub, Allah ganti balik harta, keluarga, anak-anak,
dia mengembalikan kesihatan, kesembuhan kepada baginda Nabi, dan juga ini adalah sebagai peringatan kepada orang yang menyembah Allah agar mengambil Nabi Ayub sebagai teladan. Okay, untuk orang yang menyembah Allah, ini adalah peringatan, ini adalah tauladan, ini adalah orang kata apa, pesanan Allah untuk kita untuk mengambil Nabi Ayub sebagai tauladan kita. Jomlah kita bersabar dengan kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Semoga kita mendapat pahala seperti yang Nabi Ayub dapat. Ya, selagi mana kita belajar hari ni, selagi mana kita menjadi orang yang percaya kepada Allah, yang beriman kepada Allah, yang berharap kepada Allah, yang percaya bahawa Allah boleh memberi, menangguhkan, mengambil, Allah boleh menghilangkan ujian-ujian kita. Hanya Allah sahaja yang maha mengasihani lebih daripada kita manusia saling mengasihani, tuan-tuan dan puan-puan. Maka kalau kita beriman, kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, inilah peringatan, inilah pesanan yang kita boleh ambil untuk pelajaran kita hari ini. Untuk solat pagi dengan Al-Quran, kita bersabar, kita beramal, kita balik kepada Allah, jadi hamba yang taat kepada Allah, hamba yang bersopan santun kepada Allah ketika mana mengadu, ketika mana berdoa dan meminta kepada Allah. Sebab apa? Sebab apa yang Nabi Ayub segan nak minta kesembuhan? Ayat segan ni orang Kedah lah. Macam disebutkan, kenapa Nabi Ayub tak sebut secara terang-terangan? Kerana sebahagian ulama menyatakan sebab Nabi Ayub malu. Sebab Nabi Ayub dah dapat banyak nikmat. Ya. Banyak nikmat. Sangat banyak nikmat. Masya-Allah tabarakallah. Jadi macam mana kita sebutkan tadi, jadi tuan-puan perhatikan, Allah telah berikan banyak sangat nikmat dalam hidup kita, tak mampu nak sebut satu persatu. Ya, kadang-kadang kita pun malu dah nak meminta, kerana kadang-kadang kan tuan-tuan dan puan-puan, kita tak minta pun Allah dah jawab. Allah dah bagi. Kadang-kadang kita minta Allah bagi. Kadang-kadang ada kita minta Allah tak bagi, belum bagi, Allah tangguhkan, ataupun Allah tahu lebih, memang Allah tahu lebih baik mana situasi yang lebih baik untuk kita. Dan juga tuan-puan, dalam keadaan kadang-kadang yang kita tak minta pun, kan tuan-puan, Allah beri, maha penyantun, maha baiknya Allah. Maka sebab tu wa anta arhamar rahimin. Sekarang itu sahaja antara perbincangan yang saya nak bawa dengan tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini. Okey, saya harap ada manfaat, kalaupun tak banyak adalah sedikit untuk kita beramal, kita meneladani kisah Nabi Ayub alaihissalam, akhlak dan sifat Nabi Ayub alaihissalam ketika mana berdoa, meminta, mengadu kepada Allah. Jomlah kita jomlah kita mengambil semangat Nabi Ayub alaihissalam dalam berhadapan dengan ujian-ujian kehidupan kita. Saya pasti setiap seorang daripada kita tak dapat lari daripada ujian-ujian ni, betul tuan-puan? Jadi jomlah berdoa, jomlah mengikut akhlak Nabi Ayub alaihissalam.